Alright. Okay. Aduh, ini orang di tengah kelas dulu baru dia mau message. Nanti dulu lah. Oke, sorry ya kalau saya bising tadi ya, sebab ini busy sikit tiba. Alright, oke, so kita tunggu dulu screen tengah meloading. Oke. Kita tolong dulu bajan untuk tengok tuh punya budak-budak kan. Ada kelas nih gila. Mau turun. Iya. Maybe sampai jam 10 lebih lah gitu. Boleh. Mau tengok sana? Ada juga kamu sana kan? Kamu tengok sana. Iya, ada. Oke, oke, oke. Alright. Itu orang tua lagi males. Alright, okay, sorry sebab ada gangguan sikit tadi, so tak apa, dia tak akan kacau kelas kita juga. Okay, sebelum ni kita sudah masuk sebelum tu semua boleh dapat dengar tak suara saya, lepas tu screen boleh dapat nampak tak? Boleh, Sir, boleh. Alright, yang lain boleh? Saya dengan Boleh. Abang Rizal boleh? Boleh, Okay, Sir. makasih. Alright, makasih. Okay. Okay, sebelum ni kita sudah mengetahui konsep-konsep konsep-konsep ya dari untuk bahagian pembangunan insan dan juga pembangunan negara. Pembangunan masyarakat. Jadi kita dah tahu. Jadi yang paling penting sini sekali adalah kita nak kena tahu dulu lah konsep dia, maksud dia dan juga dari segi pembahagian dia. Jadi boleh tengok rakaman kelas pada tahun lepas pula. Minggu sebelum ni. Minggu lepas yang saya dah uploadkan itu ya. Siapa tak tengok nanti dia gagal. Tak adalah. Menyumpai tak bagus nak menyumpai orang ni. Okay. So kita tengok baliklah dua video yang saya dah uploadkan tu. Okay, yang saya dah pernah rakamkan tu orang ya. Alright, kita masuk kepada bahagian C okay, iaitu pembangunan negara. Jadi so ini adalah konsep yang terakhir yang kita akan pelajari sebelum kita akan pergi terus masuk kepada contoh-contoh untuk setiap karya tersebut. Okay, nanti kita akan tengoklah apa planning kita pada kelas yang seterusnya. Okay, jadi kelas ini saya akan terus secara on the point. Maksudnya di sini kita tidak bincangkanlah bab demi bab begitu. Sebab itu adalah terpulang daripada ataupun serahkan itulah. Saya serahkan kepada korang semua, cikgu korang masing-masing, okay, untuk cari cara bagaimana nak cover untuk semua bab-bab dalam dua karya tu. Sebab untuk saya kan, saya akan terus kepada on the point lah unsur-unsur dia supaya boleh gunakan sebagai contoh untuk esei korang lah nanti semasa korang ujian ke ataupun trial. Okay? Alright. Jadi untuk pembangunan negara kita fokuskan ataupun pembahagian ada dua. Yang pertama adalah politik dan juga ekonomi. Right? Di bawah politik ada tiga, iaitu kita bahagikan kepada kepimpinan, ya, nasionalisme dan peraturan dan undang-undang. Sementara ekonomi pula dia dibagikan kepada tiga. Okey, yang pertama adalah pertanian, usahawan dan perdagangan. Okey. Alright, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey. Okey. So kita masuk kepada bahagian yang pertama dahulu, politik. Okey. So di bawah politik kita pergi kepada yang pertama adalah kepimpinan. Okey, kita ambil secara keseluruhan lah dari segi maksud kepimpinan itu sendiri. Okey.
Kepimpinan kita fokuskan kepada bagaimana untuk menghuraikan kepelbagaian gaya kepimpinan dalam pembangunan negara. So, dalam nanti Sulalatus Salatin dan juga saudara besar dari Kuala Lumpur tu, kita akan dapat melihat watak-watak yang menjadi seorang pemimpin ini, bagaimana cara pentadbiran mereka dalam sepanjang tahun pemerintahan mereka untuk mentadbir sebuah negara itu. Jadi itu yang kita kena fokuskan dalam dua karya, iaitu Sulalatus Salatin dengan saudara besar dari Kuala Lumpur. Jadi itu adalah fokus kita lah, bahagian kepimpinan. Okey. Dari segi konsep, kita ambil yang senang-senang saja. Okey, kepimpinan adalah merujuk kepada keupayaan sebagai pemimpin. Daya seorang pemimpin, di mana kepimpinan ni dia kita nak melihat bagaimana seseorang itu, adakah dia mampu ataupun tidak untuk menjadi seorang ketua bagi membawakan seluruh rakyat dia, seluruh pasukan dia untuk menjadikan sesebuah tempat atau sebuah negara itu dapat mewujudkan suasana harmonis, aman damai, tidak berlakunya sebarang rusuhan dan dijauhi dari segala benda-benda yang tidak sepatutnya berlaku ke atas tempat ataupun negara kita. Jadi kepimpinan ini adalah untuk kita melihat, secara ringkasnya adalah melihat bagaimana cara kita sebenarnya. Sebab kita semua ni, walaupun kita berkebolehan untuk menjadi seorang ketua atau pemimpin, tapi secara realitinya, adakah kita boleh ataupun adakah kita mampu untuk menggalas tanggungjawab kita dengan baik, dengan betul. Alright. Okay. So, itu sajalah bagi untuk kepimpinan ini. Okay. Kita lihat kepada seterusnya. Okay. Kita melihat unsur-unsur kepimpinan apa yang berlaku dalam setiap dua karya tersebut. Kita lihat pada Sulalatus Salatin. Okay, secara ringkasnya, okay, unsur kepimpinan yang diterapkan ataupun kita boleh jumpa dalam karya Sulalatus Salatin adalah dari segi keadilan ataupun adil. Jadi kita kena tahu siapakah watak-watak yang mengamalkan nilai-nilai sebegini. Okay. Nilai yang pertama adalah keadilan ataupun adil, pemurah, berdaulat, okay, mementingkan hal agama, berpandangan jauh, okay, tegas, serta berani. Dan juga berdiplomasi. Berdiplomasi itu maksudnya adalah bagaimana cara dia berkomunikasi sampaikan orang yang dia bercakap itu, dia boleh ikut apa yang disampaikan. Maksudnya jadi maksud yang lain pula adalah bagaimana bagaimana kata-kata sesuatu kata-kata yang diucapkan itu dapat mewujudkan keharmonian yang baik. Gitu. Itu maksudnya diplomasi. Bekerjasamalah untuk mewujudkan sesuatu perkara yang ingin dicapai bersama-sama. Okay, itu adalah untuk Sulalatus Salatin. Jadi jadi dalam karya ini kita dapat melihat beberapa unsur-unsur kepimpinan sepanjang pembacaan kita. Cuma kita kena tahu di sini siapakah watak tersebut. Peranan siapakah yang mengamalkan sifat-sifat kepimpinan seperti yang terteralah dalam Sulalatus Salatin ini. Okay? Right. Okay. Terusnya, saudara besar dari Kuala Lumpur. Okay. Yang pertama adalah, sifat kepimpinan yang pertama adalah kuat bekerja. Yang kedua adalah berwawasan. Okay. Ketiga, teguh iman ataupun kuat iman. Kesabaran ataupun sabar. Berdiplomasi, tegas, amanah dan lain-lain. Okay. Jadi tidak semestinya hanya ini saja yang kita boleh jumpa dalam kedua-dua karya tersebut. Ada banyak lagi. Itu pun kalau bacalah, kan? Itu je kunci dia. Kalau kita baca, kita boleh dapat mengetahui unsur-unsur kepimpinan tersebut. Bukan saja dari segi kepimpinan, tetapi kita kena tahu jugalah dari segi konsep-konsep yang lain. Daripada pembangunan insan dan juga pembangunan negara. Yang kita sudah belajar sebelum ni lah. Okay. Jadi, itu adalah secara keseluruhan bagi menceritakan ataupun kita nak tahulah apakah unsur-unsur ataupun sifat-sifat seseorang pemimpin yang kita boleh jumpa dalam
kedua-dua karya tersebut. Tapi sekarang kita kena tahu siapakah pemimpin siapa watak yang yang mengamalkan nilai-nilai seperti yang telah dipaparkanlah dalam kedua-dua karya ini. Okey. Kedua adalah nasionalisme. Okey, dalam konsep nasionalisme ini, kita diminta untuk menghuraikan kepentingan dalam pembangunan negara. Biasanya kalau soalan, dia akan kita minta untuk menceritakan kepentingan. Ada juga soalan yang dia menceritakan tentang unsur-unsur. Maksudnya di sini, kita nak tahu apakah perkara yang menunjukkan adanya semangat nasionalisme. Berdasarkan sama ada karya Sulawesi Salatin maupun Suragam Besar dari Kuala Lumpur. Okey. So kita ada konsep dekat sini jugalah, kita ambil yang pendek sajalah. Okey, nasionalisme adalah satu perasaan rasa cinta terhadap negara. Okey. Rasa cinta terhadap negara ataupun mencintai terhadap negara. Okey, dilihat dari dua perkara iaitu cinta kepada bangsa dan cinta kepada tanah air. Sebab kedua-dua ini dia di bawah daripada perasaan cinta terhadap negara tersebut. Jadi dia dipecahkan kepada dua. Kita boleh huraikan jugalah untuk konsepnya. Kita boleh gunakan dalam penulisan pengenalan tiga markah itu. Okay. Seterusnya, nasionalisme perlu dikaitkan dengan kepentingan kepada pembangunan negara. Jadi dalam soalan tu macam saya cakap tadi lah, soalan tu dia akan minta kita untuk menghuraikan kepentingan nasionalisme. Dan juga kita kena mungkin akan menghuraikan apakah unsur-unsur yang menunjukkan wujudnya rasa nasionalisme ataupun konsep nasionalisme dalam pembangunan negara. Okay. Antara unsur nasionalisme yang kita boleh dapat cari dalam kedua-dua karya tersebut, yang pertama adalah sayang akan negara, sanggup berkorban, setia kepada raja atau pemimpin, memartabatkan kedaulatan raja dan negara, sanggup berjuang, mempertahankan kedaulatan negara, memelihara keselamatan negara, memajukan negara, menghormati raja atau pemimpin, dan lain-lain. Jadi dalam kedua-dua karya tersebut kita boleh dapat mengenal pasti yang kita perlu kenal pasti adalah siapa dan apa. Siapa yang buat, apa yang berlaku. Itu maksud dia. Dan kita kena tahu juga kenapa berlakunya perkara itu. Jadi dalam pembacaan kedua-dua karya ini, pembangunan insan, pembangunan negara dan pembangunan masyarakat, tiga benda ni kita kena tahu. Siapa, apa dan bagaimana. Jadi kita boleh menggunakan jadi dengan itu kita boleh dapat mengetahui unsur-unsur berpandukan tiga perkara ini, dan seterusnya kita boleh dapat mengeluarkan daripada karya tersebut dan kita hanya fokus saja daripada apa yang kita sudah dapat. Itu adalah cara untuk kita survive lah dalam KMK semester 2 ini. Okay. So, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, peraturan dan undang-undang. Okey. Dalam bahagian peraturan dan undang-undang ini, kita lebih kepada menyatakan sejauh mana pentingnya peraturan dan undang-undang dalam pembangunan negara. Jadi di sini maksudnya adalah kita kena menjelaskan kepentingan dia. Kepentingan kepentingan adanya peraturan dan undang-undang dalam pembangunan negara ini. Di mana-mana tempat kita pergi pun sudah semestinya ada peraturan dan undang-undang. Apakah tujuannya? Ada dua benda tersebut. Mungkin salah satunya mungkin kita boleh jawab untuk mewujudkan keselamatan yang stabil. Itu salah satu contohnya. Okey. Kalau soalan dia menyebutkan undang atau larangan, kita mesti sebut undang-undang dahulu. Kalau soalan dia sebut tentang peraturan, maka peraturanlah kita sebutkan. Yang itu kita akan tengok nantilah apakah contoh soalan yang dimaksudkan yang inilah. Kalau soalan undang-undang atau larangan, mesti kita kena sebut faktanya undang-undang dahulu. Kalau soalan dia menyebutkan tentang peraturan, kita kena menyatakan fakta peraturan. Untuk hari ini kita kena tahu dululah konsep dia supaya
kamu tidak akan salah jawab nanti untuk peperiksaan akan datang. Okey. Peraturan dan undang-undang adalah dua perkara yang berbeza. Jadi jangan samakanlah, ya. Okey. Peraturan itu maksudnya adalah segala yang ditetapkan dan tidak melebihi dan tidak melibatkan hukuman seperti peraturan negeri dan adat istiadat. Okey. Jadi peraturan ni adalah perkara asas yang perlu kita kena patuhi. Kalau kita langgar peraturan, okey, dia tidak ada hukuman yang berat sangatlah. Tapi tetap juga ada hukuman. Tapi hukuman tu dia ringan-ringan sajalah. Macam contohnya, kamu tidak boleh balik lewat malam. Kalau kamu balik lewat malam, kamu akan kena denda lah. Begitu. Itu contoh dia. Okey. Itu contoh peraturan yang tidak melibatkan aturan negeri dan adat istiadat. Datang lambat je kot. Tapi dah kena apa? Hukum, kena peraturan ikut mahkamah. Begitu. Itu sangat melampau lah sebenarnya sebab dia sebab kalau setakat hanya tidak menepati masa, itu tidaklah sampai masuk ke bahagian mahkamah kan. Itu terlalu melampau lah sebab bahagian mahkamah ni dia hanya untuk mengendalikan undang-undang sivil dan juga jenayah ataupun dan juga jenayah. Itu adalah konsep bagi mahkamah. Jadi tak perlu masuk pun ke mahkamah kalau kita hanya sekadar lambat pulang daripada rumah. Itu je. Taklah teruk sangat. Dia memang akan dikenakan hukuman atau denda tapi tidaklah terlalu melampau. Berbanding dengan undang-undang, undang-undang ni dia adalah satu peraturan yang digubal ataupun yang telah disusunkanlah. Di mana setiap peraturan atau peraturan yang telah disusunkan itu, bila kita langgar ataupun kita buat salah atau kita didapati bersalah, kita akan dikenakan hukuman yang berat lah. Contohnya, kita akan mungkin masuk mahkamah, kita mungkin akan masuk penjara dan sebagainya, mengikut undang-undang negara yang telah ditetapkan. Jadi, bezakan antara peraturan dengan undang-undang ini kerana dia tidak sama. Okay, kalau peraturan ini dia tidak melibatkan hukuman yang seperti aturan negeri dan adat istiadat. Macam contoh tadilah, balik rumah takkan nak kena terus masuk mahkamah kan. Itu sangat melampau lah. Paling saja mungkin kena denda oleh ibu bapa. Itu adalah peraturan dia. Kalau undang-undang tu, yang melibatkan masuk mahkamah, semualah yang berat-berat. Ya. Jadi peraturan undang-undang ini jangan samakanlah. Dia berbeza konsep sebenarnya. Okey. Okey. Kita lihat beberapa peraturan dan undang-undang yang terdapat dalam kedua-dua karya tersebut. Kita melihat kepada Selatus Salatin. Okey. Dari segi adat istiadat yang terdapat dalam karya Selatus Salatin ini, antara adat istiadat yang mesti dipatuhi oleh rakyat tempatan pada waktu itu adalah adat menghadap raja. Okey, istiadat raja di istana. Adat menjunjung duli. Adat menyambut utusan adat penganugerahan gelaran. Adat raja bekerja. Okey, manakala pantang larang yang melibatkan hukuman adalah pantang derhaka kepada raja. Syarat pemilikan emas. Membina rumah bertiang gantung. Larangan berpakaian. Larangan melanggar hak istimewa raja. Okey. Dan seterusnya hukuman. Okay. Hukuman yang melibatkan, undang-undang yang melibatkan hukuman. Okay. Yang pertama, apabila rakyat derhaka kepada raja dengan melanggar melanggar undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan, menggunakan hak raja demi kepentingan diri sendiri, membunuh dan membuat fitnah dan sebagainya yang tertakluk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan seperti mana yang diceritakan dalam Selatus Salatin. Jadi dalam Selatus Salatin ini kita akan melihat kepada 3 pembahagian perkara tersebut. Yang pertama adalah adat istiadat, pantang larang yang melibatkan hukuman dan undang-undang melibatkan hukuman. Okey. Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Okey, dalam Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, antara peraturan dan undang-undang yang diterapkan ataupun yang kita boleh kena pasti adalah yang pertama, peraturan pejabat. Okay. Yang kedua,
peraturan menjadi saksi, peraturan kemasukan tanah ke rancangan Felda, undang jenayah atau sivil, hukum faraid, kesalahan menjalankan aktiviti haram, kesalahan merosakkan ladang orkid, dan dari segi perkawinan. Okey, jadi dua karya ini memiliki memiliki peraturan dan undang-undang yang berbeza lah. Okey, jadi yang ini kita boleh dapat jumpa dalam kedua-dua karya tersebut. Jadi kita kena bacalah untuk mengetahui apakah peraturan dan undang-undang yang telah digubal, yang telah diwujudkan untuk memastikan semua kita dapat mengikuti apa yang telah ditetapkan, apa yang rakyat tempatan itu telah ikut pada waktu itu. Okey. Okey, seterusnya kita masuk kepada bahagian ekonomi. Tadi kita dah selesai bahagian politik. Okey, sekarang kita masuk kepada bahagian ekonomi. Okey. Dalam bahagian ekonomi ini, kita akan mengenal pasti bidang ekonomi yang menyumbang kepada kepada pembangunan negara. Okey. Antara bidang ekonomi yang dapat menyumbang kepada pembangunan negara adalah pertanian, usahawan atau korporat, perdagangan. Tiga itu sajalah. Okey. Pertanian, usahawan atau korporat ataupun usahawan ataupun korporat dengan perdagangan. Okey. Kegiatan atau aktiviti ekonomi antaranya adalah melombong, menternak dan lain-lain. Okay. Dalam bidang atau sektor, bidang atau sektor terbagi kepada pelombongan, pertanian, penternakan dan lain-lain yang terdapat dalam kedua-dua karya itu. Okey. Okey. Dalam kedua-dua karya ini, dari segi sara diri dan perdagangan ada disusun ataupun dibahagikan lagi kepada beberapa pecahan ataupun kategori-kategorinya. Kita tengok pada yang pertama, sara diri dibahagikan kepada beberapa seperti perumahan ataupun padi huma, bercucuk tanam, dusun, iaitu mewujudkan pokok buah-buahan, tempat untuk pokok buah-buahan lah. Perikanan, penternakan, memungut hasil hutan, memburu binatang dan lain-lain. Perdagangan terbagi kepada dua, iaitu import atau ekspor barangan, percukaian, perkapalan, perkhidmatan, Melaka sebagai pusat pelabuhan dan lain-lain. Alright. Okey. Jadi ada dibahagikan kepada dua mengikut karya Suratul Salatin dan Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Aktiviti-aktiviti ekonomi yang terdapat dalam kedua-dua karya tersebut. Yang pertama adalah Suratul Salatin. Secara keseluruhan, bila kita baca, kita akan jumpa kegiatan-kegiatan ekonomi seperti yang dipaparkan di sinilah ataupun yang korang nampak dekat sini sekarang. Perhumaan, iaitu menanam padi, huma. Bercucuk tanam, berkebun, menangkap ikan, menternak binatang, memungut hasil hutan, memburu binatang, percukaian dan lain-lain. Untuk Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, aktiviti ekonomi yang terlibat adalah penanaman lada hitam, penanaman orkid, penanaman getak, padi atau kelapa, penangkapan ikan, berniaga runcit, ekspor atau import perumahan, kilang papan dan lain-lain. Bidang keusahawanan yang ada dalam kedua-dua karya tersebut. Yang pertama daripada Suratul Salatin adalah perusahaan membuat makanan, perusahaan membuat kuih, perusahaan membuat pakaian, menternak haiwan dan kegiatan pertanian di kalangan penduduk Melaka. Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, antara bidang keusahawanannya adalah lombong biji, kebun orkid, ladang lada hitam, ladang getak, menjual makanan, kawasan pelancongan, projek perumahan, kilang papan dan peruncitan. Yang kedua adalah kegiatan perdagangan. Tadi itu adalah mengenai tentang ekonomi kan.
ekonomi keusahawanan. Sekarang masuk pula kepada kegiatan perdagangan. Antara kegiatan perdagangan yang terdapat dalam kedua-dua karya itu adalah yang pertama suratus salatin, rempah ratus, logam iaitu biji timah, pakaian atau kain sutera, percukaian, perkapalan dan lain-lain. Manakala saudagar besar di Kuala Lumpur adalah lada hitam, biji timah dan orkid. Okey, so ini adalah contoh soalan yang kita akan jawab dalam ujian ataupun trial. Jadi macam mana kita nak jawab soalan sebegini? Bagaimana kita hendak menyediakan 5 fakta? Jadi selepas kelas ini kita akan mula untuk lebih kepada perbincangan lah kan, untuk melihat apakah fakta-fakta yang kita boleh gunakan daripada karya Suratus Salatin dan juga karya Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Okay, jadi dalam 3 konsep, 3 bahagian tu kan, bahagian pembangunan insan, pembangunan negara dan pembangunan masyarakat, dia dibahagikan kepada beberapa lagi. Setiap satu tersebut adalah melibatkan 2 karya, Suratus Salatin dan juga Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Jadi contoh soalan, kita dapat ini dalam bentuk esei 25 markah. Jadi untuk menjawab soalan sebegini dengan baik, kita kena memerlukan fakta-fakta yang perlu kita kena tahu pada kelas yang seterusnya. Okey. Yang ini kita akan tengok kemudian lah analisis sebab masih terlalu awal lagi kan. Okey, jadi setakat itu saja kita dah habiskan dari segi konsep bahagian C, pembangunan negara. Jadi itu sajalah untuk waktu pengisian kita. Cuma 30 minit je waktu kelas kita kan. Sebab konsep-konsep sebegini yang kita kena, ini adalah pengetahuan asas lah. Ataupun kita kena tahu benda ni dahulu sebelum kita akan masuk kepada mengkaji. Ataupun kita akan pergi kepada analisis-analisis yang terdapat dalam setiap karya itu. Suratus Salatin dan juga Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Jadi untuk dari segi konsep kita kena tahu dahulu lah. Kenapa kita kena tahu konsep dahulu? Sebab kalau kita nak jawab fakta, kita akan mencampur adukan. Di sini kita akan mula menimbulkan kekeliruan. Sebagai contoh, dia nak minta soalan tentang bidang keusahawanan, tapi korang bagi fakta berdasarkan pembangunan insan. Jadi tidak kenalah ataupun tidak menjawablah kepada soalan itu. Sedangkan soalan tu dia nak minta tentang bidang keusahawanan, tapi korang bagi fakta pembangunan insan pula. Jadi dia tak menyambunglah ataupun tidak berkaitan antara satu dengan yang lain. Sebab tu kena pastikan faham dulu konsep, barulah kita akan masuk kepada fokus kedua-dua karya tersebut. Di sini kita akan mula untuk untuk keliru kan, sebab apatah lagi kalau kita tidak ada masa untuk kita bacakan, jadi kan kita akan terus secara on the spot begitu. Okey, jadi kita nak tahu sajalah apakah jawapan-jawapan secara direct lah. Okey, tapi apapun juga kita kena tahu dahulu dari segi konsep. Macam tu. Jadi itu adalah cara bagaimana untuk kita survive dalam KMK semester kedua ini. Okey, ada soalan nak tanya di sini sebelum kita akan tutup kelas kita pada hari ini? Okey, ada siapa-siapa ada soalan? Syab, Abang, Dev, Ija, okey, dan juga Farisha, ada tak soalan? Okey, tiada Okey, yang lain macam mana? Kalau tak ada kan? Okey, sebab kita kena tahu konsep dia kan, boleh kita masuk lagi dalam bahagian isi-isi dia lah untuk kedua-dua karya tersebut ya. Okey. Jadi okey, makasih. Okey, tak ada Okey, jadi saya rasa memang tak adalah ataupun setakat ni yang saya tahu memang tak adalah, orang tak ada soalan nak tanya. Okey, untuk minggu hadapan kita akan mula masuk satu persatu. Kita akan mulakan dahulu dari karya Suratus Salatin lah. Okey, untuk bahagian A dahulu. Okey.
Lepas tu kita akan pergi kepada bahagian B. Bahagian C, kita kena settlekan untuk solatus salatin. Okey. Kemudian, pada minggu-minggu yang seterusnya, okey, kita akan pergi pula kepada saudagar besar dari Kuala Lumpur. Bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Selepas kita dah habiskan ke-6 tersebut, kita akan menjawablah soalan. Kita akan tengoklah apa contoh-contoh soalan yang saya akan tunjukkan nanti supaya untuk persediaan peperiksaan atau ujian pada masa yang seterusnya. Okey. Okey, apapun selamat bercuti. Okey, minggu depan dah nak cuti kan. Pun jangan lupa untuk selesaikanlah tugasan atau kerja yang sepatutnya untuk diselesaikan. Walaupun okey, tempoh cuti 1 minggu tu dia bagikan sekejap kalau kita tidak serius lah ataupun kita lalai begitu. Jadi jangan buang masa. Okey, manfaatkan waktu cuti itu untuk membuat benda-benda yang berfaedah lah. Macam tu ya. Jadi sekiranya tak ada apa-apa penambahan atau pertanyaan, okay, saya pun tak ada juga. Okay, itu saja untuk kelas kita hari ini. Okay, nanti besok saya akan uploadkan dan jangan lupa yang tidak dapat masuk kelas hari ini supaya boleh tengok semula kelas rakaman yang telah disediakan. Okay. Jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Terima kasih Syah, terima kasih Abang. Terima kasih Dev, terima kasih Ita dan terima kasih Farisha untuk kelas kita pada hari ini. Okay, dan kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan untuk aspek kajian ataupun kajian karya yang kita akan mulakan daripada solatus salatin sehinggalah saudagar besar dari Kuala Lumpur. Itu saja daripada saya. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam, Sir. Terima kasih. Okay, thank you, Sir. Alright, you're welcome. Okay, you're welcome.